Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih memilih kita untuk bersama-sama berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga, iaitu dalam pengajian kitab Kifayatul Muhtaj, yang mana kitab ini membicarakan tentang peristiwa bersejarah Isra' dan Mi'raj. Membicarakan Isra' dan Mi'raj secara terperinci. Dalam dua kuliah sebelum ini, kita sudah melihat gambaran syurga mengikut Al-Quran. Kemudian dalam kuliah sebelum ini, kita lihat pula gambaran syurga mengikut hadis. Antara yang diberitahu oleh hadis, dalam syurga ini ada kemah yang diperbuat daripada permata. Di dalam syurga juga ada rumah yang diperbuat daripada mutiara, dan rumah ini sangat luas. Selain itu ada kubah-kubah permata. Tanah-tanah dalam syurga ini dia berbau wangi, sebab debu-debu dia itu bau wangi. Ada juga sungai susu, sungai air tawar, sungai madu, sungai arak. Dan sungai-sungai ini dia punya rasa tak rosak. Susu dia tak masam, air tawar dia pun tak rosak, tak tercemar. Madu dia pun macam itulah, tak jadi masam. Dan sungai arak dia pula boleh diminum dan tidak memabukkan. Diberitakan juga dalam hadis, kekuatan berjima sebanyak 100 kali ganda berbanding daripada di dunia. Dan ada lelaki yang berjima dengan 100 orang bidadari dalam masa satu hari. Sungguh pun begitu, semua penghuni syurga yang wanita, sama ada daripada kalangan wanita dunia ataupun bidadari syurga, selepas mereka bersetubuh, mereka akan kembali darah. Di dalam syurga juga dikatakan tidak ada kematian. Dan syurga ini ada 8 pintu. Begitulah gambaran sepintas lalu tentang syurga mengikut al-hadis. Di samping itu kita ada satu persoalan. Benarkah wanita mudah masuk ke syurga? Mengikut kata Nabi Muhammad, memang mudah. Mereka cuma perlu melengkapkan 4 syarat utama, di samping syarat-syarat sampingan yang lain lah. 4 syarat yang pertama ini, yang pertama sembahyang 5 waktu. Bila sampai bulan Ramadan dia berpuasa, jaga kehormatan, taat pada suami. Dengan 4 syarat ini, wanita dia boleh pilih untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu yang mana-mana pun. Senang. Namun begitu, Nabi Muhammad juga bagi tahu di dalam neraka ada ramai perempuan. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Sedangkan hadis sebelumnya dia kata wanita senang masuk syurga, tapi ramai yang berada di dalam neraka, sama ada yang kekal ataupun yang sementara. Kenapa wanita dia ramai di neraka? Kata Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Muslim, wanita ramai di dalam neraka antara sebab utama dia banyak kutuk suami dan ingkar dengan suami. Itu sebab utama dia. Seterusnya kita telah pergi kepada gambaran syurga mengikut kitab Bible yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Mengikut sumber utama agama Kristian ini, ada syurga yang bernama Eden. Bila dibandingkan dengan agama Islam, dalam Islam pun ada syurga Adeni. Boleh jadilah kedua-duanya itu benda yang sama. Sama juga dengan ajaran agama Islam, syurga dalam kitab Bible dikatakan ada banyak pokok, ada buah-buah, ada 4 batang sungai. Ada kawasan syurga yang tanah dia, bumi dia diperbuat daripada emas, dan ada daripada permata. Tanah-tanah dia pun bau wangi juga. Sama juga macam yang diceritakan dalam agama Islam. Sepatutnya begitulah. Sebab apa? Kitab Bible yang dipegang oleh orang-orang Kristian itu pada asalnya masih terkandung juga sisa-sisa ajaran kitab Taurat.
sisa-sisa ajaran kitab Zabur dan sisa-sisa ajaran kitab Injil, bersama dengan suhuf-suhuf para nabi yang lain. Mengikut ajaran Kristian juga, dalam syurga nanti ada arak. Dan Nabi Isa pun dia akan minum arak di dalam syurga. Di dalam syurga ni tak ada mati, siapa masuk kekal. Tak ada kesedihan, tak ada sakit-sakit badan. Dan dalam syurga juga ada nikmat-nikmat yang tak pernah kita dengar, tak pernah kita lihat dan tak pernah terlintas di fikiran kita. Semua itu diceritakan dalam Bible dan sama macam dalam Quran. Hampir kesemuanya itu sama dalam Quran. Begitulah imbas kembali kita. InsyaAllah dalam pelajaran hari ini kita akan melihat syurga mengikut gambaran agama-agama yang lain. Antaranya agama Hindu, agama Buddha, agama Confucius, agama Tao, agama Majusi, agama Shinto. Kemudian kita akan pergi kepada gambaran neraka pula. Sebelum ini cerita sedap, cerita tentang syurga. Kita seronok dengar, sampai akan terbawa-bawa dalam mimpi. Lepas ini cerita neraka. Kalau terbawa-bawa dalam mimpi juga, memang kita takutlah. Gambaran di neraka. Baik. Kita tengok dulu syurga mengikut agama Hindu. Penganut agama Hindu ini dalam hidup mati mereka ada dua tujuan. Tujuan yang pertama, lepas dia mati itu dia nak bersatu dengan Tuhan. Yang ni disebut moksa. Kalau tanya orang Hindu, dia nak mencapai moksa. Bila dia dah bersatu dengan Tuhan, dia tak lahir dah. Dia hilang. Hilang ke mana tak tahu lah. Hilang. Bagi orang yang gagal bersatu dengan Tuhan selepas mati, dia akan hidup balik. Dia hidup sekali lagi kat dunia ni. Yang tu dinamakan inkarnasi, reincarnation. Jadi orang Hindu ni dia percaya hidup balik, hidup berulang-ulang. Dia kata kita ni dulu dah hidup lah, entah berapa kali dah hidup. Lepas tu kita mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi di dunia ini, tapi dalam jasad yang berbeza. Kalau sekarang ni kita mungkin satu orang guru, dalam kehidupan yang dulu 100 tahun lepas, mungkin kita satu orang penjenayah. Kemudian dalam kehidupan dulu pula lagi, sebelum itu kita mungkin seekor kera. Dalam kehidupan sebelum itu kita mungkin satu orang raja. Begitulah orang Hindu dia percaya macam tu. Bagi dia dah mati, hidup balik. Sebab mereka percaya roh ni dia tak rosak. Roh tak rosak, yang rosak cuma badan. Bila badan hancur, roh tadi dia akan masuk badan yang lain. Sama ada dia jadi tumbuh-tumbuhan, ataupun dia jadi binatang, ataupun dia jadi manusia, mengikut amalan baik yang dia buat. Contohnya kalau dalam kehidupan sekarang, dia jadi satu orang petani. Jadi satu orang petani miskin, tapi dia baik hati. Dia buat semua ajaran agama. Bila dia mati, dia hidup balik, dia akan lahir sebagai satu orang raja, ataupun lahir sebagai satu orang Perdana Menteri, ataupun lahir sebagai satu orang Brahmana, iaitu sami-sami yang kedudukan dia tinggi. Tapi kalau sekarang ni kedudukan dia, contoh dia Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri tapi dia buat benda-benda yang salah. Bila tua dia mati, roh dia tak mati, roh dia akan masuk badan yang baru. Mungkin lepas itu dia akan masuk dalam lembu. Dia jadi lembu contohnya, ataupun jadi gajah, ataupun jadi pokok padi, ataupun jadi manusia, ataupun jadi kuli. Semua mengikut dia punya dosa pahala dia.